Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister di Yonko? Ya, minta maaf atas satu jangka masa yang begitu lama sekali kita orang tak upload apa-apa video. Yalah, saya baru habis belajar dan dalam jangka masa tu kita kena, orang kata, ada perkara yang kita perlu fokuskan dahulu berbanding dengan menjadi content creator. Walaupun tak adalah hebat sangat yang kita punya channel, tapi apa-apa pun kita akan proceed dengan kita punya usaha untuk menaikkan lagi orang kata tu taraf channel Dionko ini. So kepada korang semua, jangan lupa untuk subscribe kita orang punya channel dan jangan lupa juga untuk tekan bell notification supaya korang boleh dapat video kita orang setiap kali kita orang upload, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like and share korang kepada channel kita orang. So apa konten kita kali ini? So kita akan proceed selepas ini, selepas intro. Let's go. So korang mesti fikir yang aku akan buat konten berkenaan dengan One Piece ataupun berkenaan dengan Marvel kan? Sebab yelah, kalau korang tengok dekat channel aku pun hanya ada dua jenis konten tu saja yang aku buat sementara waktu ni kan. Tapi sebagai pembukaan setelah berapa tahun, 2 tahun lebih kita orang tak buat konten, so hari ni aku rasa aku nak buat satu konten yang lain sikit. Sebab tiba-tiba terfikir kan nak buat berkenaan konten ini, which is aku nak buat review berkenaan dengan satu siri yang telah dikeluarkan di Disney Plus Hotstar, which is series Special Force Anarchy yang telah diarahkan oleh pengarah Syafiq Yusof. So sebenarnya ramai dia dah buat review berkenaan dengan siri ni. Ada yang buat review episod 1 saja, ada yang buat episod 1 dan 2, dan ada juga yang mungkin ada yang proceed sampai ke episod yang sekarang ini, which is episod yang keempat tak silap aku. Tiba-tiba terdetik pula di hati aku untuk buat review ataupun memberi sedikit, orang kata tu, pendapat lah berkenaan dengan series ni. Sebab aku layankan daripada episod 1 sampai episod yang sekarang ni. So aku rasa satu perkara yang aku rasa perlu kongsikan kepada orang ramai di luar sana berkenaan dengan series ni. Macam mana pendapat aku, apa yang aku rasa dengan this kind of series yang telah dikeluarkan oleh Syafiq Yusof. Kita bukan tak kenal dia kan. Dia telah mengeluarkan beberapa banyak movie yang sangat-sangat hebat seperti Abang Long Fadil. Ada lagi, aku tak ingat lah. Kalau aku rasa ada je movie-movie yang lain kan. Tapi aku ingat Abang Long Fadil lah yang memang dapat kutipan bapak punya tinggi kan. So aku rasa hari ni kita akan berkongsi pendapat berkenaan dengan series Special Force Anarchy ini. So let's proceed dengan kita punya content. So Special Force Anarchy mengisahkan tentang satu kumpulan pihak polis. Dalam cerita ni, the main character adalah pihak polis itu sendiri, kumpulan berkuasa yang dikenali sebagai Polis Tenggara itu sendiri. So cerita ini mengisahkan tentang sekumpulan pihak polis yang dibintangi oleh Puteri Aisyah, Elizabeth Tan Hasnur Rahmat, Johan Asari dan beberapa lagi pelakon yang lain yang menganggotai watak sebagai pihak polis dalam cerita ini, dalam mencuba untuk menghalang satu kumpulan kriminal ataupun penjenayah yang cuba melakukan rompakan terhadap Bank Tenggara yang dibintangi oleh M. Nasir, yang digelar sebagai kumpulan yang dinamakan sebagai Azazil. So itulah the surface of this series sebenarnya. Adakah worth it untuk korang tengok di series sebenarnya? Aku tak tahu nak cakap macam mana sebenarnya. Sebab bila aku tengok cerita ni, banyak gila dalam kepala otak aku sebenarnya nak cakap. Ada benda baik, ada benda buruk aku nak cakap. Tapi kita akan proceed dengan, orang kata, random lah. Apa yang aku terfikir tu aku akan cakap je. So cerita ni bagi aku, personally bagi aku, kalau korang nak tengok, aku bagi 5/10 lah. Adakah worth it? 5/10, setengah-setengah lah. Tapi kalau korang tengok overall komen dalam Facebook, dalam Twitter berkenaan dengan series ni, aku yakin punya diorang cuma akan bagi 3/10, 4/10, dan diorang tak akan recommend lah korang untuk tonton sebenarnya series ni. Tapi bagi aku rasa cerita ni masih lagi menarik. Sebab ada satu perkara yang bagi aku best dalam cerita ni, which is berkenaan dengan plot dia. Pada episod 1, aku cakap terus-terang, cerita ni sangat-sangat teruk. Cerita ni dia punya teruk waktu episod pertama dia. Ya Allah, hai. Buat aku gelak. Dia punya skrip drama dia, perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kalau dia nak buat satu series yang seperti ini, yang melibatkan orang kata tu action, ada misteri, ada perancangan untuk, orang kata, macam money heist kan. So kau kena hook audience untuk tarik mereka, untuk mereka proceed tengok ke episod 2. Tapi bila kau buat satu episod, which is the first episode, yang sangat-sangat teruk,
kau buatkan ramai orang akan rasa macam apa benda cerita ni, tak nak aku proceed untuk tengok episod-episod seterusnya. Dia akan buat jadi macam tu. Tapi taklah bagi aku, sebab aku rasa macam ada something yang best lah berkenaan cerita ni. Maybe lah sebab apa yang aku bagi aku, apa yang menyelamatkan cerita ni hanyalah plot dia saja. Plot yang diletakkan pada kriminal dalam cerita ni, watak-watak kriminal, watak-watak penjenayah yang digelar sebagai Azazel ni, yang membuatkan aku rasa aku attach dengan this series sebenarnya. Kalau nak kata berkenaan dengan polis, memang tak lah. Tu jadi kita akan sentuh. So aku dah sentuh dah berkenaan benda yang best dalam cerita ni. So itu je lah sebenarnya yang best, which is the plot. Daripada episod 1 dah sangat teruk, tapi bila masuk ke episod 2, dia dah kenalkan kumpulan Azazel, dia dah orang kata kembangkan watak-watak ini, dia dah bagi tahu backstory semua. Aku rasa yang menguatkan cerita ni hanyalah kumpulan Azazel ni saja. Sebab kau boleh tengok dia punya cerita tak macam Money Heist. Sebab macam Money Heist, kalau korang pernah tengok cerita Money Heist, dia first episode dia dah masuk bank dah, dan dalam bank tu adalah plan dia. Apa plan dia dalam bank tersebut untuk rompak bank tersebut, dan juga macam mana plan diorang untuk melepaskan diri mereka daripada ditangkap oleh pihak berkuasa. Tapi dalam cerita ni lain. Even episod 4 dia tak masuk bank lagi. Nampak tak ada spoiler? Nampak tak ada spoiler. So masuk episod 4 pun tak masuk bank lagi. Tapi dia punya orang kata tu plot development dia sangat-sangat cantik lah bagi kumpulan Azazel. Untuk polis dia, jari kita akan sembang. Jari kita akan sembang. So itu je lah yang menguatkan cerita ni. So kita akan proceed untuk cerita apa perkara yang paling teruk ataupun perkara yang teruk dalam cerita ni. First, aku nak sentuh pasal skrip lah. Aku bukanlah pekritik profesional yang nak tiba-tiba nak sentuh pasal skrip lah, berbenda lah, berjadah semua kan. Tapi kalau korang tengok cerita ni, korang akan terasa dia punya dialog tu tak natural lah. Tak natural. Aku lebih prefer dialog-dialog yang macam dalam cerita Adrian Teh. Kalau korang pernah tengok cerita Pascal, even Special Air Force ke, cerita Adrian Teh yang dilakukan oleh Hairul Azrin tu, bagi aku suka that kind of script tu, aku suka. Tapi aku suka script macam tu. Dia nampak natural, macam Project High Council ke, Project Anchor ke. That kind of script sangat-sangat cantik. Tapi dalam cerita ni, ya Allah, script dia tak payah cakap lah. Aku penat lah nak dengar sebenarnya. Kau kena tahan cringe dia tau kalau nak dengar dia punya skrip. Tak natural, memang tak natural langsung. Tu baru pasal skrip. Okay, kita dah sentuh pasal skrip dah. Second thing is berkenaan dengan lakonan. Hanya ada beberapa orang saja yang boleh betul-betul lakonkan watak mereka dengan sangat-sangat baik. Aku bagi contoh Elizabeth Tan. Bagi aku Elizabeth Tan membawa watak dengan baik lah, walaupun watak dia tu telah dirosakkan oleh skrip sebenarnya. Watak dia okey, cara dia bawa watak tu sangat-sangat cantik. Tapi disebabkan skrip dia yang sangat-sangat cringe lah, membuatkan dia tak boleh nak menyelamatkan cerita ni juga. Watak dia Elizabeth Tan, lepas tu watak Uma, watak Jeff, watak-watak ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat bagus. So watak-watak ni, walaupun diorang bagus, diorang tak mampu untuk menyelamatkan cerita ni sebenarnya. Dia tak mampu menyelamatkan. Even sampai episod 4 pun tak berjaya untuk hook ramai orang untuk tengok cerita ni. So okay, aku dah sentuh pasal pelakon-pelakon yang bagus. So kita sentuh kepada pelakon yang tak bagus. The first thing is the main character, which is watak Puteri Aisyah, which is watak sebagai Iman, inspektor tak silap aku, watak ada dalam cerita ni. Kalau aku salah minta maaf lah. Kalau korang tengok orang lain komen berkenaan dengan lakonan dia pun memang tak menyelah lah. Memang tak menyelah. Aku tak nak sebut perkataan lain, tapi memang tak menyelah dalam cerita ni. Kau adalah main character. Kalau kau sebagai main character tak mampu untuk bawa watak dengan baik, orang dah confirm dah tak nak tengok dah cerita ni. Itu aku cakap, kalau dia bawa karakter dalam keadaan yang sangat-sangat teruk, bercampur pula dengan skrip yang bagi aku sangat-sangat cringe, oh my god. Itu je dah cukup menguatkan reason kenapa aku cakap cerita ni tak mampu untuk bawa ramai orang, ataupun tak mampu untuk tarik ramai orang untuk tonton di series sebenarnya. Dan sebab tu ramai cakap tak payahlah, tak berbaloi untuk tengok cerita ni, walaupun plot dia cantik sebenarnya bagi aku. And then even watak-watak macam Johanna Asari pun bagi aku tak berapa. Watak adik-beradik dalam kumpulan Azazel tu pun, itu pun bagi aku macam cringe lah. Cara diorang lontarkan skrip tersebut. Even M. Nasir pun bagi aku macam ada certain part dalam certain episode, M. Nasir nampak macam tak meyakinkan sangat lah cara lakonan dia. Walaupun dia dah pernah berlakon sebelum ni, tapi dalam cerita ni dia nampak macam terlalu kayu. Dah lah dengan penyampaian dialog dia yang macam berceramah, dah lah dialog dia pun macam ceramah. Benda tu macam tak natural lah, sangat-sangat tak natural bagi aku. Kenapa aku tekankan kenapa perlu ada skrip yang betul-betul nampak natural? Kau bukannya keluarkan di series dekat TV, kau keluarkan dekat Disney Plus Hotstar. Maksudnya
hanya orang-orang yang membayar saja akan tengok cerita ni. Bila aku cakap macam tu, maksudnya cerita kau kena standing dengan cerita-cerita Netflix yang lain. Kau tengok macam cerita-cerita yang ada dekat aplikasi View. Kau tengok macam mana diorang lontarkan, macam mana diorang buat skrip. Nampak natural. Kita tahulah, nampaklah benda tu natural. Even cerita yang keluarkan Astro, Project High Council, Project Anchor, semua cantik. One Sentif, semua skrip dia biasa je. Tapi kenapa diorang tak boleh nak buat that kind of script? Itu yang aku pelik tu. So aku rasa aku dah cukup dah bagi every reason kenapa cerita ni mendapat rating yang rendah daripada penonton-penonton daripada Malaysia sebenarnya. Syafiq Yusof, dia bukannya tak pernah keluarkan cerita yang berkualiti. Abang Nur Fadil tu elok je dia buat. Tapi kenapa di series dia buat something yang teruk? Kau bayangkan aku bagi contoh. Dalam Money Heist, main karakter dia adalah kumpulan penjenayah yang diketuai oleh profesor. Tetapi setiap kali profesor tu cuba untuk create something, buat plan, execute dia orang punya plan, kumpulan polis diorang sangat-sangat hebat, cuba untuk pintas every time. Tapi dalam cerita ni, kumpulan polis dia adalah the main character dalam cerita ni, macam gerak khas. Tapi diorang tak boleh nak pintas, diorang tak boleh nak bagi vibe macam cerita Money Heist. Kau sepatutnya buatlah something yang macam Money Heist. Tak adalah tiru 100%, tapi the vibe tu kau kena bagi macam mana Money Heist tu. Every time kumpulan profesor tu cuba untuk execute something, tapi kumpulan polis diorang berjaya untuk intercept every single plan yang diorang cuba buat. Dia menaikkan penonton punya adrenalin. Dia bagi kita adrenaline rush, tahu. So benda tu tak berjaya dihasilkan oleh Syafiq Yusof terhadap kumpulan polis yang ada dalam cerita Special Force Anarchy ni. Dan aku rasa itu memanglah confirm dah totally worst lah sebenarnya dalam cerita ni, totally bad lah. So benda tu dah tak boleh selamat buat apa-apa dah sebenarnya. Itu yang aku cakap. Yang menguatkan cerita ni hanya satu je, kumpulan Azazel tu saja. Kalau bukan sebab Azazel ni punya plan yang sangat-sangat cantik bagi aku lah, sebab aku tak pernah tengok banyak. Ada ke dia Syafiq Yusof ni buat kumpulan Azazel ni punya plan tiru cerita lain, aku tak tahulah. Dalam cerita ni bagi aku cantik lah dia punya flow, every flow plan yang cuba dihasilkan oleh kumpulan Azazel ni untuk merompak Bank Tenggara tu nanti sangat-sangat cantik lah bagi aku. Itu je yang menguatkan cerita ni sebenarnya, dan itu yang menguatkan plot cerita ni juga bagi aku lah. Itu sajalah aku rasa aku punya review dan juga pendapat berkenaan dengan Special Force Anarchy ni. Aku tak tahu, mungkin ramai yang rasa cerita ni bagus, tapi bagi aku memang 5/10 je lah aku boleh bagi. Tapi ramai kat sana bagi lagi teruk daripada aku. Zaf Vlog pun bagi shit kat cerita ni. Aku tak ada bagi shit. Aku bagi rating 5/10 lah. Sebab boleh layan lagi walaupun kau terpaksa tahan telinga kau nak dengar skrip cringe tu, ya Allah. So itu saja daripada aku sebenarnya. So kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat Disney Plus Hotstar. Jangan tengok secara haram je. Korang tengoklah secara halal. Walaupun cerita tak best, tapi korang disarankan untuk tengok secara halal di Disney Plus Hotstar. Hanya dikeluarkan kat situ. So itu saja aku punya pendapat. Aku risau juga sebenarnya nak publish video ni, sebab aku, yalah, walaupun subscriber tak banyak, tapi yalah, kata-kata kita tu boleh mempengaruhi ramai masyarakat. So terpulang pada korang. Kalau korang nak tengok, korang dipersilakan tengok. Sebab aku pun bagi rating 5/10 kan. Itu rating aku. So guys, itu saja daripada aku pada kali ini. Untuk video kali ini, minta maaf lah kalau tak ada konten One Piece ataupun Marvel seperti mana yang tiba-tiba, yalah, korang tengok-tengok, Tiongko dah upload video. Oh lama, ingat cerita pasal One Piece. Oh rupanya bukan. Minta maaf banyak-banyak. So Jumaat ni kita akan bagi konten kepada korang berkenaan dengan One Piece chapter keluar. So kita akan bagi nanti. So jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Tiongko every time kita orang upload video. Dan jangan lupa juga untuk tekan button like and share kita orang punya channel ni kepada semua orang, supaya kita orang boleh kembangkan lagi channel ini di masa akan datang. So guys, itu saja daripada kami. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao lu.